Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan pada pagi ini dalam pembacaan kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullah. Sedar tak sedar kita telah berada pada siri yang ke-41, membaca, menterjemahkan, mengambil pengajaran dan ibrah daripada hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala dalam kitab hadis beliau yang kita kenali sebagai Jami' Tirmizi ataupun Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua di ruangan TikTok. Ada Fatimah Az-Zahra, ada Ayu Hafiz dan juga sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB pula adalah Ailin Maira, Haifa Najwa, Salma Osman, Fatimah Samsuddin As-Sulaimi, Sutarman Widya dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita telah tiba pada muka surat 556 di mana Imam Tirmizi membawakan pada tajuk yang ke-22, bab majaa, kata Imam Tirmizi, bab pada hadis yang telah datang fil fadli fi zalik, berkenaan tentang seseorang yang menikah hamba perempuan yang dia telah merdekakan. Maka ini kembali kepada tajuk yang ke-21, seseorang itu dia ada hamba perempuan dan hamba perempuan tersebut dimerdekakan dan kemudian mengahwini hamba perempuan tersebut, maka ini adalah pahala yang disediakan untuknya. Zaman dulu ada hamba dan pada waktu itu boleh untuk menggauli hamba perempuan dengan syarat-syaratnya, dan apabila seseorang itu dia nak mengahwini dan dia merdekakan hamba perempuan tersebut, maka seperti mana yang Nabi SAW lakukan terhadap Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha ummul mukminin, maka ini adalah kelebihan dan ganjaran dia. Riwayat 1098, wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Ali bin Musir an al-Fadl bin Yazid an Sya'bi an Abi Burdah bin Abi Musa an abihi qala, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasatun, ada 3 jenis golongan, yu'tauna ajrahum marratain, mereka akan diberikan ganjaran pahala mereka 2 kali. Kenapa diberikan 2 kali? Maka kita boleh lihat kepada Arafah pada baris yang kedua, 4, 6. Mereka ini diberikan pahala 2 kali kerana pada waktu itu mereka melakukan amalan 2 kali. Ajran ala fi'lain, kerana mereka melakukan 2 perbuatan besar. Melakukan 2 perbuatan besar, maka pada waktu itu mendapatlah 2 pahala. Yang pertama, abdun, seorang hamba yang menunaikan tanggungjawab kepada Allah, wa haqqa mawali, dan tanggungjawab kepada tuan dia. Kalau zaman kita dah tak ada hamba, maka dia tunaikan tanggungjawab kepada Allah dan tanggungjawab kepada majikannya, kepada bos dia, dan pada waktu itu dia akan dapat 2 pahala.
Fadzalika yu'ta ajrahu marratain, sabda Nabi, maka ini adalah golongan yang akan diberikan ganjarannya marrataini, sebanyak dua kali. Warajulun, golongan yang kedua sabda Nabi adalah golongan yang mana di sisinya ada hamba perempuan, jariyatun, hamba perempuan, wadi'atun ay jamilatun, gariskan bawahnya, hamba perempuan yang cantik. Fa'addabaha, lalu dia telah mendidik hamba perempuannya ini. Fa'ahsana adabaha, dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Thumma a'taqaha, kemudian dia memerdekakan hamba ini. Thumma tazawwajaha, dan pada waktu itu dia mengahwini hamba perempuannya. Tapi sebelum dia mengahwini, dia didik dulu, diberikan pendidikan tarbiyah terlebih dahulu. Maka orang yang melakukan begini kepada hambanya, maka pada waktu itu dia buat semata-mata kerana menginginkan keredaan Allah. Fadzalika yu'ta ajrahu marratain, maka ini adalah juga golongan yang pada waktu itu mendapat dua pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita boleh lihat kepada qawata pada baris yang ketiga, maka dalam hadis ini datang dengan riwayat wadi'ah, cantik. Dia tak semestinya cantik. Berkata Imam Iraqi rahimahullah pada qawata baris yang ketiga, laisa fil kutubis sittah wasfal jariyah bi annaha wadi'ah illa fi riwayati Tirmidzi hadhihi. Hanya dalam riwayat Tirmidzi ada penambahan perkataan wadi'ah, cantik, hamba perempuan yang cantik. Dalam riwayat yang lain tidak ada. Okey, apakah yang dimaksudkan pada waktu itu? Fa'ahsana adabaha, mendidik dengan baik. Maka lihat sahara pada baris yang ketiga, maksudnya adalah bi an yakuna min ghairi unfin wa darbin bal bi lutfin wa ta'annin. Dia mendidik bukan dengan kekerasan, tapi pada waktu itu dengan ketenangan dan juga dengan penuh kelembutan. Dan orang yang ketiga yang akan mendapat dua pahala sabda Nabi warajulun adalah seseorang yang telah beriman kepada kitab yang terdahulu. Ada mengatakan yang dimaksudkan dengan kitab yang terdahulu adalah Injil, ada yang mengatakan Taurat. Summa ja'a, kemudian apabila telah datang kepadanya kitab yang lain dalam kurungan iaitu Al-Quran, maka dia beriman dengan Al-Quran, maka inilah golongan yang akan mendapat pahala dua kali ganda. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن أبي صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم nahwa, riwayat yang lebih kurang sama. Kata Imam Tirmidzi, hadis Abu Musa adalah hadis yang hasan sahih. Ada perawi tadi namanya Abu Burdah, siapakah nama penuh beliau? Dan Abu Burdah bin Abu Musa, nama penuh beliau adalah Amir. Dan Abu Musa al-Asy'ari pula, siapakah nama penuh beliau? Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-23, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi man yatazawwajul mar'ata, berkenaan seseorang yang telah menikahi seorang wanita. Lalu contoh, ada seorang ini dia bernikah dengan seorang perempuan. Thumma yutalliquha, kemudian dia menceraikan perempuan ini. Qabla, sebelum an yadkhula biha, dia bersama dengan perempuan ini. Lalu perempuan ini dia baru kahwin, belum sempat bersama, dia ceraikan. Kemudian perempuan ini ada anak perempuan. Adakah boleh dia nak mengahwini anak perempuan wanita yang dia telah ceraikan tanpa sempat bersama? Apa jawapan dia? Hal yatazawwaju, adakah dia boleh menikahi ibnataha, anak perempuannya, amla, ataupun tidak? Anak perempuan yang dimaksudkan di sini adalah anak perempuan mutallaqah, wanita yang dia baru ceraikan. Maka sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada seorang ini nama dia A, lelaki. Dia baru berjumpa dengan seorang wanita yang pada waktu itu namanya B. Maka lelaki ini dah bernikah dah dengan perempuan B ni. Belum sempat bersama, pada waktu itu tak tahu apa yang berlaku, dia ceraikan wanita tersebut. Dan wanita ini ada anak daripada lelaki yang lain, daripada perkahwinan yang lain. Boleh tak dia menikah dengan anak kepada B, tapi dia belum sempat bersama? Apa hukum dia? Maka riwayat 1099. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahi'ah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma, mana-mana, rajulin, lelaki, nakaha, yang telah bernikah, imra'atan, dengan seorang wanita, fadakhala biha, lalu dia telah bersama dengan wanita tersebut, fala yahillu lahu,
maka tidak halal untuknya untuk berkahwin dengan anak kepada perempuan tersebut. Tak boleh. Sebab bila dia dah bersama je dengan wanita tadi, maka tidak boleh untuk bersama dengan anak perempuannya walaupun setelah menceraikan ataupun kematian wanita tersebut. Wa illam yakun, namun jika dia belum dakhala bersama biha dengan wanita tersebut, falyankih, maka bolehlah untuk dia bernikah ibnataha dengan anak kepada perempuan tersebut. Maka boleh. Syarat untuk nak mengahwini dengan anak tidak pernah pada waktu itu bersama dengan ibu. Tapi kalaulah pada waktu itu seseorang perempuan itu ada ibu yang lain, ada ibu dia, maka bagaimana hukum dia? Wa ayyuma rajulin, sementara itu mana-mana lelaki nakaha yang telah bernikah imra'atan dengan seorang wanita, fadakhala biha, dan pernah bersama dengannya, aw lam yadkhul biha, ataupun tak pernah bersama dengannya, fala yahillu lahu nikahu ummiha, maka tidak halal untuknya untuk menikahi ibu kepada wanita tersebut. Maka apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya nak menerangkan maksud daripada ayat Al-Quran. Apabila seseorang itu telah mengahwini mana-mana wanita, maka otomatik ibu kepada wanita tadi menjadi haram kepadanya walaupun setelah kematian dan setelah berpisah pada waktu itu dengan wanita ini, dan wanita ini walaupun tak pernah disentuh sekalipun, dengan akad otomatik ibu menjadi haram. Tapi anak pada waktu itu dia terikat dengan adakah telah bersama ataupun tidak. Maka ini adalah nak menerangkan ayat dari yang ada di penghujung juz yang keempat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini tidak sahih daripada sudut sanadnya. Wa innama, dan hanya senya telah diriwayatkan oleh Ibnu Lahiyah dan Musanna bin Sabbah daripada Amr bin Shu'aib, dan Musanna bin Sabbah dan Ibnu Lahiyah, mereka berdua ini didhaifkan di dalam periwayatan hadis, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu. Mereka berkata, idza tazawwaja ar-rajulu imra'ah, apabila seseorang itu telah bernikah dengan mana-mana perempuan, summa tallaqa, kemudian menceraikan wanita tersebut sebelum bersama dengannya, halal, maka boleh lahu untuknya ayyan kiha, menikahi anak perempuan kepada wanita yang telah diceraikan tersebut, dengan syarat pada waktu itu tidak pernah bersama dengan ibunya. Wa idza tazawwaja ar-rajulu ibnah, dan apabila telah berkahwin seseorang dengan anak perempuan, dengan seseorang perempuan, fatallaqaha, dan kemudian telah menceraikan perempuan tersebut sebelum bersama dengannya, lam yahil, tidak boleh dan tidak halal untuknya bernikah dengan ibu kepada perempuan yang dia telah ceraikan tadi. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatun nisaikum, antara wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya adalah ibu kepada isteri-isteri kamu. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah riwayat bab yang ke-23. Seterusnya, Imam Tirmizi membawakan bab yang ke-24, di mana pada bab yang ke-24 ini dibawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang, fiman, berkenaan tentang seseorang, yutalliqu, dia telah menceraikan isterinya, salasan, dengan talak 3. Maka ini adalah berkenaan tentang seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan talak 3. Bila telah ceraikan isteri talak 3, apa berlaku? Tak boleh nak berkahwin balik dengan wanita, dengan isteri yang telah diceraikan dengan talak 3. Lalu apa dia buat? Fayatazawwajuha, maka wanita ini telah berkahwin akhar dengan lelaki lain. Fayutalliquha, maka setelah suami yang kedua ini menceraikannya, qabla an yadkhula biha, sebelum bersama dengannya, adakah boleh? Adakah boleh? Lalu contohnya ada suami A, suami yang pertama, dia pada waktu itu ceraikan isteri dia dengan talak 3, dan isteri dia kena kahwin lain, maka isteri dia pun pada waktu itu berkahwin dengan suami yang kedua, tapi langsung tak pernah bersama, diceraikan. Adakah boleh untuk kembali kepada pernikahan yang awal ataupun tak? Jawapan dia tak boleh. Kerana syarat bukan sekadar perkahwinan, tetapi kena pernah bersama walaupun tidak keluar air mani, sekadar pada waktu itu, kata para ulama fiqh,
masuk walaupun hanya sekali kemaluan suami yang kedua ke dalam isteri tersebut, kemudian pisah dan cerai, barulah boleh kembali kepada suami yang pertama. Barulah boleh kembali kepada suami yang pertama. Maka babu maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan talak 3, maka isterinya telah menikahi suami lain, fayutalliquha, maka suami yang kedua menceraikan isteri tersebut sebelum bersama dengannya, adakah boleh untuk kembali kepada suami yang awal? Riwayat 1100. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar wa Ishaq bin Mansur qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau telah berkata, sebelum daripada itu kita lihat dulu Arafah pada baris yang ketiga. Maka permasalahan ini dikenali sebagai permasalahan seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan talak 3, dan isteri kena berkahwin dulu dengan orang lain sebelum dapat kembali kepada suami dia yang asal. Maka kata para ulama, la tajuzu hadhil mar'ah, tidak boleh untuk wanita ini kembali kepada suaminya yang pertama kecuali setelah berlakunya bersama dengan suami yang kedua. Dan ini adalah pandangan majoriti para ulama. Dia bukan sekadar akad nikah, tetapi dia pernah bersama. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ja'at imra'ah, telah datang isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Siapakah nama isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhu? Lihat kepada qawata yang mana disebut lam yaqa' fil kutubi sittah tasmiyataha. Dalam 6 kitab hadis yang besar tidak datang namanya. Namun Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta'nya telah membawa nama beliau sebagai Tumaimah binti Wahab. Maka telah datang Tumaimah binti Wahab, isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah berkata, inni qad kuntu inda Rifa'ah, sesungguhnya aku adalah pernah menjadi isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi. Fatallaqani, maka dia telah menceraikan aku. Fabatta talaqi, dan dia telah menceraikanku dengan talak bain. Maksudnya pada waktu itu dengan talak 3. Fatazawwajtu, maka aku telah berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair. Wama ma'ahu, dan dia bagi alasan kepada Nabi, wama ma'ahu, dan tidaklah bersama dengan Abdurrahman bin Zubair illa kecuali mislu, seperti hudbatus saub, hujung kain baju. Maka pada waktu itu dia kata, suami aku yang kedua ni wahai Rasulullah, dia tak boleh berjima, dia tak boleh bersama, dia punya kemaluan seperti hujung kain baju. Maka lihat kepada qawata pada baris yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan hujung kain baju? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syabbahat zakarahu biha fil irkha wa adamil intishar. Maksudnya dia kata suami dia pada waktu itu lemah dan pada waktu itu tidak boleh untuk bersama dengan dia. Yang mana sebahagian para ulama mengatakan ini adalah alasan yang dia cuba berikan, yang mana dia nak kembali kepada suami dia yang pertama. Maka Nabi SAW bertanya, sebab tu Nabi tanya balik, aturidina an tarji'i ila Rifa'ah, adakah engkau sebenarnya ingin untuk kembali bersama dengan suami yang pertama, Rifa'ah Al-Qurazi? Maka sabda Nabi, la, tidak, hatta, sehinggalah tazuki, engkau merasai usailatahu. Usailatah maksudnya asalnya bermaksud madu, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bersama, sehingga kamu merasai bersama dengan suami kamu yang sekarang. Wa yadhuqa, dan suami kamu merasai usailataki, madu kamu, iaitu bersama dan jima dengan kamu. Sebab itu dimaksudkan dengan usailah pada Sahara pada baris yang kelima. Usailah bermaksud kinayatun an lazzatil jima', maksudnya kena bersama. Engkau kena bersama dengan suami kamu kena bersama dengan kamu, dan pada waktu itu barulah bila diceraikan boleh kembali kepada suami yang awal.
Wa fihi, dan pada sabdaan Nabi ini ada diterangkan bahawa tidak mesti suami yang kedua pada waktu itu bersama dengan isteri tersebut, dan mencukupi pada jima' dan bersama ini walaupun sekadar hilangnya hasyafah, bahagian depan kemaluan lelaki, dan tidaklah disyaratkan pada waktu itu inzal, keluarnya air mani, tak disyaratkan. Kata para ulama, dan hadis ini menjadi ijma' di sisi para ulama bahawa tidak boleh untuk isteri tersebut kembali kepada suaminya yang pertama sehinggalah dia ada bersama dengan suami dia yang kedua yang sedang dia nikah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Rumaisa ataupun Rumaisa. Rumaisa ini adalah Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Aisyah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka, bahawa sesungguhnya seseorang itu apabila telah menceraikan isterinya dengan talak 3, fatazawwajat, dan isterinya telah berkahwin dengan suami yang lain, fatallaqaha, dan suami dia yang kedua ini menceraikan dia sebelum sempat bersama dengannya, annaha, maka sesungguhnya wanita ini la tahillu, masih lagi tidak menjadi halal untuk suami yang pertama, idza lam yakun, apabila dia tidak pernah bersetubuh dan berjima' bersama dengan suaminya yang lain, suami yang kedua. Bab yang ke-25, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fil muhil, berkenaan tentang al-muhil. Al-muhil maksudnya orang yang suami yang datang sekadar untuk menghalalkan. Wal muhallallah, dan suami yang pada waktu itu untuknya dihalalkan. Maka apa yang dimaksud dengan muhil dengan muhallallah? Maka bila seseorang itu dia telah ceraikan isteri dia dengan talak 3, maka dia dah tak boleh bersama dengan isteri dia tak boleh nikah balik. So dia telah ceraikan dengan talak 3. Maka isterinya ini pada waktu itu kena kahwin dengan lelaki lain. Dan pada waktu itu kahwin, pada waktu itu dengan niat sama ada untuk halalkan ataupun apapun niat, maka lelaki suami yang kedua ini dipanggil muhil, orang yang menghalalkan untuk suami yang pertama. Dan suami yang pertama dipanggil muhallal lahu, orang yang kerananya pada waktu itu dihalalkan wanita ini untuknya. Riwayat 1101, wabihi ilahi qala, lalu Nabi SAW melaknat orang yang pada waktu itu, istilah zaman kita, apa dipanggil istilah kita pada waktu itu, saya pun dah lupa dah, pagi-pagi ni susah nak ingat. Maka kalaulah seseorang itu dia berkahwin dengan syarat, berkahwin dengan bekas isteri aku ini, pada waktu itu hanya bersama dengan dia sekali je, dan lepas tu mesti kena ceraikan. Apa yang dipanggil perkahwinan seperti ini? Cina buta ke apa? Wallahu alam. Saya pun tak berapa ingat. Okey, riwayat 1101. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Ash'ath bin Abdul Rahman ibn Zubayd al-Ayami qala hadatsana Mujalid an Sya'bi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa 'anil Harith an Ali radhiyallahu anhu qala, daripada Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'ana Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhil, suami yang kedua yang berkahwin sekadar untuk menjadi penghalal, wal muhallallah, dan Nabi SAW juga melaknat suami yang pertama, dipanggil Cina buta, dan juga wal muhallallah, dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suami yang pertama, suami yang perkahwinan ini berlaku untuk menghalalkan perkahwinan ini balik baginya, maka Nabi laknat. Ianya adalah perkara yang pada waktu itu Nabi tidak suka dan Nabi laknat. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ke-245, baris yang kelima, 245, baris yang keempat. Okey, wal masyhur, kata para ulama, bahawa meletakkan syarat, okey, kahwin dengan wanita ni lepas sekali bersama dengan dia mesti kena ceraikan, maka ini bayaran untuk engkau.
maka meletakkan syarat untuk cina buta tersebut, maksiat adalah dosa, berdosa pada waktu itu. Wan nikah sahih, namun kerana dah cukup syarat dan rukun, maka nikah adalah sahih. Wa illam yushtarat fil lafzi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa in kana ar-rajul, dan kalaulah suami ini, suami yang kedua ini yang dipanggil cina buta ini memang terkenal dengan dia suka untuk melakukan perbuatan ini, kerja dia menjadi penghalal untuk suami yang pertama, maka pada waktu itu ianya menjadi makruh tahrimi, kata para ulama hukum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka Nabi SAW melaknat perbuatan seperti ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmizi, hadis Ali dan Jabir adalah hadis yang ma'lul. Maksudnya hadis yang terdapat kecacatan. Apakah maksud illah? Illah maksudnya pada waktu itu kecacatan yang tersembunyi. Maka ada kecacatan pada sanad hadis ini. Dan demikianlah Ash'as bin Abdul Rahman telah meriwayatkan daripada Mujalid, daripada Amir. Amir maksudnya adalah Amir Asy-Sya'bi. Sya'bi yang kita biasa dengar namanya. Daripada Harith, daripada Ali, dan Amir daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad kepada hadis ini tidaklah begitu kuat, kata Imam Tirmizi, kerana Mujalid bin Sa'id telah didhaifkan oleh sebahagian ahli ilmu. Antara mereka adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Warawah, dan telah meriwayatkan Abdullah bin Numair hadis ini daripada Mujalid, daripada Amir Sya'bi, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Ali. Wahadha, dan inilah hadis yang sungguh telah berlaku keraguan padanya Ibnu Numair. Wal hadisul awal, namun hadis yang pertama adalah lebih sahih. Wa qad rawahu, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini juga Mughirah Ibnu Abi Khalid, dan lebih daripada seorang daripada Sya'bi, daripada Harith, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Riwayat 1102. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an Abi Qais an Huzail bin Syurabil an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat, mendoakan keburukan, melaknat al-muhil, cina buta, orang yang menjadi penghalal, wal muhallal lahu, dan suami yang pertama, iaitu suami yang kerananya perbuatan menghalalkan ini berlaku. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Perawi yang bernama Abu Qais Al-Audi namanya adalah Abdul Rahman bin Tharwan, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW daripada sanad yang berbeza. Wal amal, dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi, antaranya adalah Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdullah bin Amr ibnu Al-As, dan selain daripada mereka. Dan inilah pandangan para fuqaha daripada kalangan tabi'in, dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahway rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar guruku Jarud yadhkuru menyebutkan daripada Waqi', di mana Waqi' berkata tentang ini. Waqala, dan berkata Waqi', yang bagi selayaknya ayyurma, dilemparkan tajuk ini min, daripada kata-kata orang yang menggunakan akal. Lalu orang yang menggunakan akal kata kenapa tak boleh pula dan sebagainya, maka dilemparkan tajuk hadis ini kepada orang yang menggunakan akal. Qala Waqi', berkata Waqi', dan telah berkata Sufyan, idza tazawwajal mar'ah, apabila seseorang itu mengahwini perempuan, seorang perempuan, liyuhallilaha, dengan tujuan untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama, summa badalah, kemudian pada waktu itu zahir kepadanya, an yumsikaha, untuk tidak menceraikan dia. Pada waktu tu bila kahwin, pada waktu tu janji, okey baik, nanti setelah sehari dua aku ceraikan. Tapi bila dah bersama dengan perempuan ini jatuh cinta pula, sayang pula, tak nak ceraikan, adakah boleh? Maka Sufyan Ats-Tsauri punya pendapat, fala yahillu lahu, maka tidak boleh untuk dia tidak menceraikan wanita tersebut hatta yatazawwajaha, sehinggalah dia kena buat akad nikah yang jadi yang baru. Ini pandangan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tapi majoriti kata para ulama boleh.
sebab pada waktu itu syarat-syarat yang bertentangan dengan akad nikah sebenarnya menjadi batal. Bab yang ke-26 berkenaan tentang nikah mut'ah yang telah dibatalkan, yang telah diharamkan. Apakah nikah mut'ah? Lihat kepada muka surat 559 pada baris yang ketiga. An-nikah ila ajalin muayyan. Bernikah untuk tempoh yang tertentu. Untuk tempoh yang tertentu, maka pada waktu itu dikenali sebagai nikah mut'ah. Apakah kisahnya? Maka kata para ulama, was-sahihul mukhtar, dan yang sahih dan juga pandangan yang paling kuat bahawa sebenarnya nikah mut'ah adalah halal sebelum daripada peperangan Khaybar tahun 7 Hijrah. Kemudian ketika mana sewaktu peperangan Khaybar ianya menjadi haram, maka dia diharamkan sekali. Kemudian diharuskan semula, dibenarkan semula sewaktu pembukaan kota Mekah. Kemudian ianya diharamkan untuk kali kedua setelah dihalalkan 3 hari, selepas itu menjadi haram untuk tempoh selama-lamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ini adalah nikah mut'ah. Apakah beza antara nikah mut'ah dan nikah muakkad? Maka lihat kepada muka surat 558 pada baris yang terakhir Arafah. Maka Ibn al-Humam menukilkan ada beza di antara nikah muakkad dan juga nikah mut'ah. Maka dalam nikah mut'ah, pada waktu itu perkahwinan menggunakan lafaz tamattu', bukannya lafaz tazwij ataupun lafaz nikah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian nikah mut'ah juga wala yakunu bihuduri syahidain, tidak perlu ada saksi. Dan pada waktu itu ianya tidak perlu untuk ada ketetapan waktu yang tetap seperti nikah muakkad. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka ini adalah nikah yang haram, yang tidak lagi dibenarkan. Lalu kalaulah kita baca ada hadis kata boleh, maka itu sebelum pengharaman. Riwayat 1103. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abdullah wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali an abihima an Ali ibn Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib. Lalu riwayat ini riwayat Ali bin Abi Talib sendiri. Orang Syiah banyak pada waktu itu menggunakan nikah mut'ah, dan itu pun adalah antara cara mereka kadangkala, bukan semua, kadangkala mengajak untuk masuk Syiah kepada orang-orang yang golongan tertentu pada waktu itu dengan menggunakan nikah mut'ah sebagai peralatan mereka untuk mengajak orang masuk kepada Syiah. Tapi pelik, kerana Sayyidina Ali sendiri yang pada waktu itu meriwayatkan, orang yang mereka agungkan pada waktu itu Sayyidina Ali sendiri yang meriwayatkan bahawa nikah mut'ah telah dilarang oleh Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Ali, sungguh Nabi SAW telah melarang daripada melakukan nikah mut'ah bersama dengan wanita. Wa an luhumil humuril ahliyah, dan Nabi melarang daripada memakan daging keldai. Dan yang sewaktu peperangan Khaybar. Maka sewaktu peperangan Khaybar ada dua benda yang diharamkan, nikah mut'ah, dan yang kedua adalah memakan daging keldai. Dan di dalam bab ini ada riwayat daripada Sabrah Al-Juhani dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis Sayyidina Ali adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Wa innama, dan hanya saja telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas sesuatu daripada kelonggaran berkenaan tentang mut'ah. Lalu ada juga kita akan baca bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas kata boleh, tetapi itu adalah sebelum sampai kepadanya riwayat ini. Thumma raja'a, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas telah menarik balik kata-katanya sewaktu beliau telah dikhabarkan daripada Nabi SAW hadis dan riwayat tersebut. Wa amru, dan keputusan kebanyakan daripada ahli ilmu adalah tahrimil mut'ah, mut'ah adalah haram. Dan inilah pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq rahimahumullah taala. Riwayat 1104. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Sufyan bin Uqbah akhu Qabisah bin Uqbah qala hadatsana Sufyan Ats-Tsauri an Musa bin Ubaidah an Muhammad bin Ka'ab an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya mut'ah hanya halal di awal Islam. Lalu kalaulah kita kata, nampak hadis kata mut'ah boleh, itu adalah di awal Islam.
Kana rajul, kerana di awal Islam datangnya seseorang lelaki daripada negeri yang jauh, laisa lahu biha ma'rifah, dan dia tidak ada dekat negeri yang baru ini sebarang kenalan. Fayatazawwaju, maka dia dibolehkan untuk berkahwin dengan wanita tempatan dengan biqadri ma yara, dengan kadar tempoh yang dia rasa dia akan tinggal di situ. Fatahfazu, maka wanita ini akan menjaga dia dan menjaga keperluan dia. Watuslihu, wanita ini akan menyediakan untuknya segala keperluan dia. Sehinggalah apabila turunnya ayat illa ala azwajihim, tidak lagi dihalalkan pada waktu itu untuk bersetubuh kecuali kepada isteri-isteri ataupun apa yang telah dimiliki daripada kalangan hamba perempuan. Maka berkata Abdullah bin Abbas, fakullu farjin, maka setiap pernikahan selain daripada setiap daripada hubungan selain daripada dua ini adalah haram, tidak lagi boleh. Maka nikah mut'ah adalah haram mengikut ijma' kesepakatan para ulama. Bab yang ke-27, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang minan nahyi, daripada larangan daripada nikah syighar. Apakah nikah syighar? Nanti kita akan baca. Lalu riwayat 1105. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawari qala hadatsana Bishr bin al-Mufaddal qala hadatsana Humayd wa huwa at-Tawil qala hadatsana al-Hasan an Imran bin Husain an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la jalaba. Maka apakah maksud la jalaba? Nabi berkata tidak boleh melakukan jalab. Apakah jalab? Lihat kepada sahara pada baris yang ketiga daripada bawah. Maka jalab bermaksud adalah datangnya amil zakat. Datangnya amil zakat ala ahli zakah, kepada orang yang pada waktu itu layak terima zakat, asnaf. Maka amil zakat datang kepada orang yang layak terima zakat. Fayanzilu mawdi'ah, dan dia tak pergi jumpa asnaf ini, dia pun tunggu dekat satu tempat. Kemudian dia pun hantar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta maaf, datangnya amil zakat kepada orang yang sepatutnya membayar zakat, bukan asnaf tapi orang yang sepatutnya membayar zakat. Fayanzilu mawdi'ah, maka dia pun tunggu dekat satu tempat. Kemudian pada waktu itu dia maklumkan kepada semua orang yang nak bayar zakat, maka siapa yang nak bayar zakat pada waktu itu datang jumpa aku dekat sini. Amil tugasnya pada waktu itu adalah pergi kepada orang yang nak bayar zakat. Tapi tidak, dia pun tunggu sini, dia kata okey, siapa nak bayar zakat datang jumpa aku. Maka pada waktu itu Nabi berkata, la jalaba, janganlah melakukan seperti ini di dalam urusan zakat. Wala janaba, dan janganlah melakukan janab. Apa pula janab? Lihat kepada muka surat 560 pada baris yang pertama sahara. Maka apakah maksud janabah? Ai pada waktu itu pemilik harta dia membawa hartanya ke tempat yang jauh, sangat jauh, sehingga kan amil yang nak kutip zakat pada waktu itu kena kejar dia, kena cari dia. Maka ini janab. Jalab adalah pada waktu itu teguran kepada amil zakat. Sementara janab adalah teguran kepada orang yang nak bayar zakat, yang sengaja bawa binatang dia ataupun harta dia ke tempat yang jauh. Maka amil zakat tadi kena cari dia, kena pada waktu itu kejar dia untuk mendapatkan bayaran zakat. Maka sabda Nabi dalam zakat, la jalaba, tidak boleh ada jalab, wala janaba, dan tidak boleh ada janab. Wala syighara, dan tidak sah pernikahan syighar di dalam Islam. Wa man intahaba nuhbatan, dan seseorang yang pada waktu itu merampas harta orang lain, falaisa minna, maka bukanlah daripada kalangan kami. Nahaba bermaksud merampas ataupun merompak dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan dalam bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik, Abu Raihanah, Abdullah bin Umar, Jabir, Muawiyah, Abu Hurairah, Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhum. Riwayat 1106. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada nikah syighar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Apakah nikah syighar? Jom kita baca. Dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu, mereka berpandangan bahawa nikah syighar adalah tidak boleh. Apakah itu syighar? An yuzawwija rajul, mengahwinkan seseorang ini anak perempuannya, ala dengan syarat an yuzawwijahul akhar, menantu dia
pada waktu itu hendaklah mengahwinkan pula anak perempuannya ataupun kakaknya, wala sadaqa bainahuma, dan dengan syarat tidak ada perkahwinan. Dia sekadar suap macam tu. Pada waktu tu laki ni ada anak perempuan, orang ni pun ada anak perempuan ataupun kakak dia yang dia jadi wali. Maka pada waktu tu dia kata, okey, aku kahwinkan anak perempuan aku dengan kau, dan engkau pula kahwinkan kakak kau dengan aku, dan tak payah bagi nafkah. Syirar haram. Ini adalah tidak boleh. Wa qala ba'du ahli ilmi, maka sebahagian daripada ahli ilmu berkata, nikah syirar, nikah syirar kalau berlaku mafsuh, maka terbatal dan tidak halal. Wa in ju'ila lahuma, walaupun selepas itu nak bagi mahar, akad nikah seperti itu haram, tak boleh, mafsuh, batal, maka kena buat akad baru. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, yuqarran ala nikah, yuqarran, maka kedua nikah itu akan dikekalkan dan akan ditentukan bagi kedua wanita tersebut adalah mahrul misl. Apakah mahrul misl? Gariskan bawahnya, adalah mahar yang setaraf dengan wanita itu mengikut perkiraan umur wanita yang lain yang sama umur dengan dia, dan juga beberapa aspek yang lain. Maka dibagi mahrul misl, mahar yang selayaknya untuk wanita tersebut. Dan inilah pandangan Ahlul Kufah, para ulama Kufah. Bab yang ke-28, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang tidak boleh menikahi seseorang wanita itu dalam keadaan pada waktu itu isteri yang pertama adalah makcik dia, ataupun pada waktu itu makcik dia. Ammah adalah makcik daripada sebelah ayah, khalah adalah makcik daripada sebelah ibu. Contohnya seseorang ini ada isteri, maka dia tak boleh nak berkahwin dengan isteri yang kedua, dan isteri yang kedua ini adalah anak saudara kepada isteri yang pertama. Tak boleh. Pada waktu itu haram, tak dibenarkan. Ataupun pada waktu itu isteri yang kedua ini adalah makcik kepada isteri yang pertama. Jawapannya adalah tidak boleh. Riwayat 1107. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Sa'id bin Abi Arubah an Abi Hariz an Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an tuzawwajal mar'atu, untuk menikahi wanita dalam keadaan isteri yang pertama adalah makciknya sendiri. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Abdul A'la an Hisham bin Hassan an Ibn Sirin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli, dengan riwayat yang lebih kurang sama. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn Al-As, Abu Sa'id, Abu Umamah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Abu Musa, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Daud bin Abi Hind qala hadatsana Amir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW naha, telah melarang, antul kahal mar'ah, menikahi mana-mana wanita dalam keadaan isteri pertama lelaki tersebut adalah makcik kepada wanita tersebut, awil ammah ala binti akhiha, ataupun berkahwin dengan wanita yang mana merupakan makcik kepada isteri pertamanya, awil mar'ah ala khalatiha, khalah pun bermaksud makcik, ammah makcik adik-beradik ayah, khalah makcik adik-beradik ibu. Awil khalah, ataupun menikahi makcik dalam keadaan isteri pertamanya adalah anak saudara kepada perempuan tersebut, maka tidak boleh. Wala tunkahu adalah penerangan, maka secara ringkasnya tidak boleh menikahi as-sughra, anak saudara, alal kubra, apabila isteri yang pertama adalah makcik kepada wanita tersebut. Walal kubra, dan tidak pula boleh menikahi makcik dalam keadaan pada waktu itu isteri yang pertama adalah as-sughra, anak saudara perempuan tersebut. Hadis Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah adalah hadis yang hasan sahih, dan beramal pada hadis ini di sisi majoriti ahli ilmu. Mereka berkata, kami tidak mengetahui ada sebarang percanggahan pendapat yang lain bahawa tidak halal dan tidak boleh untuk seseorang itu mengumpulkan di antara seorang wanita dan makciknya. Fa innakaha, dan jika berlaku juga pernikahan tersebut,
maka pada waktu itu nikah yang kedua tersebut menjadi batal. Dan inilah pandangan kebanyakan ahli ilmu. Berkata Imam Tirmizi, adraka Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi pernah berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan telah mengambil hadis daripadanya. Aku telah bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini, maka beliau berkata sanadnya adalah sahih. Berkata Imam Tirmizi, Asy-Sya'bi telah meriwayatkan juga daripada seorang yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang ke-29 kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.